آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini semuanya kita sama-sama panjat syukur kehadirannya. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama diberi peluang untuk menyambung kembali pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Imam Syafi'i yang menjuruskan mengenai perbincangannya dalam ilmu fiqh di bawah tajuk perwakilan. Baik, sambungannya ialah surat 1709170. Nah, kat mana? Okey. 1709. Okey. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkaitan hukum hakam perwakilan ataupun hukum hakam berkaitan perwakilan. Sebelum daripada ini kita telah bincang yang pertama sekali berkenaan dengan wakil melantik. Wakil maknanya wakil atas wakil. Dan so, maknanya pewakil melantik wakil untuk dia, tapi wakil tu dilantik seorang lagi wakil. Jadi wakil atas wakil lah, ejen atas ejen. Nah, setelah berbincang pada kali ini pula macam mana hukum berkenaan dengan pelantikan dengan upah. Pelantikan dengan upah maksudnya kita lantik wakil, kita bagi upah dia. Yang ni banyak isu yang berkenaan pada hari ini yang sebenarnya tak tepatlah mengikut kaedah fiqh menurut mazhab Syafi'i. Okey, cuba kita tengok. Pelantikan wakil sah sama ada pewakil memberikan upah sebagai ganjaran kepada kerja yang dilakukan ataupun tidak. Maksudnya saya sebagai pewakil, saya lantik Hajah Sharifah menjadi wakil saya. Sebagai contoh, saya bagi upah kepada wakil saya itu membuat kerja saya, ataupun saya tak nak upah dia. Sah. Dan maksudnya, saya wakil kepada dia, Hajah Sharifah. Saya wakil kepada Hajah Sharifah, jualah tanah saya ini sebanyak 400,000. Jadi, tak ada ganjaran apa-apa saya bagi kepada dia pun boleh. Sah dari sudut syarak. Maksudnya Hajah Sharifah dia memang tolong Ustaz Khalid dengan tidak diberi upah. Bagus dia. Kalau saya jual 500,000 Ustaz. Tak boleh kan? Tapi saya bayar 400,000. Tak boleh. Tak boleh sebab saya cakap 400,000. Melainkan 400,000 dah pandai-pandai awak lah. Kalau menguntungkan wakil, tak boleh. Kalau dia tetapkan harga tu, kita kena jual dengan harga tersebut lah. Kena ikut lah. Jadi jual 500,000, 100,000 ambil kepada hajah. Gitu. Tidak boleh juga. Sebab memang betul tak boleh juga. Melainkan dia mengizinkan. Boleh lah. Izin boleh. Macam Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau mazhab Syafi'i, kalau wakil mengatakan begitu, dia kena ikut pewakil lah. Dan tidak boleh kurang daripada itu. So, macam kat saya cakap, ramai orang praktis yang tapi kita dah tahu dah, pewakil tu dia akan tahu, saya nak 400,000, nak jual banyak mana, tu pulang kepada awak. Ada biasa macam tu. Jangan, ejen tu pulang. Cuma, nanti kita tengok, mazhab Syafi'i ini ada banyak tak bertepatan. Di bawah nanti kita akan tengok.
Macam mana? Okey, maksudnya saya boleh bagi upah di atas kerja dia ataupun saya tak nak bagi upah. Kalau dia sanggup lah. Kalau Haji Sharifah tak sanggup, apa Ustaz? Saya kerja buang masa, buang apa kerja saya pergi orang ni. Tak boleh jadinya Haji Sharifah ni ada udang di sebalik milik saya sebab dia tak nak ambil upah. Dia sanggup je. Ambil ke tak ambil ke dia terima saja. Boleh jadi ataupun dia lillahi ta'ala. Tapi tak berlaku gitu dia. Boleh jadi ada. Sebab apa? Rasulullah SAW sendiri pernah melantik seorang wakil untuk dia, tetapi tidak memberikannya sebarang upah kepada kerja yang dilakukannya. Seperti mana pergi jual kambing kan? Jual kambing kan? Pergi jual kambing, rupa-rupanya dapat duit. Jadi dia tak bagi upah apa, dia tolong saja. Jadi tak ada masalah, boleh dalam sudut syariat kita ni, kalau kita tak bayar upah, kalau dia sanggup pun sah wakil dia tu, ataupun kita upah sah. Dalam pada itu baginda juga pernah melantik wakil pengutip zakat untuk mengutip zakat. Jadi ambil lah ni. Dan baginda memberikan mereka upah sebagai ganjaran kepada kerja yang mereka lakukan itu. Jadi aku bagi kamu kutip zakat ni, kita tetap ada harga dia, upah dia RM100. Jadi boleh. Jika pelantikan tersebut menjanjikan upah yang tertentu, jumlah upah mestilah dinyatakan dengan jelas. Maknanya kalau kita upah RM200, RM200. Dia buat kerja dalam sehari, aku bagi kepada kamu RM100. RM100 lah. Kena bagi sehari. Nah, kena jelas. Oleh itu amalan yang biasa diamalkan oleh orang ramai hari ini, iaitu memberi peluang mereka peratusan. Ini masalah. Lepas tu kita kata dia mazhab Syafi'i, dia banyak yang tidak selari ni. Jadi dia kata biasa diamalkan oleh orang awam hari ini, iaitu memberikan peluang mereka peratusan tertentu daripada wang yang diperolehi sebagai upah apabila memenangi sesuatu kes adalah tidak dibenarkan. Contohnya, kalau awak kes ini 1 juta, saya akan ambil 10% daripada 10 juta. Maknanya kalau banyak menang, banyaklah peratusan. Tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh. Tak boleh. Ya dah? Dia kalau mazhab Syafi'i kita ni tidak dibenarkan dia kata. Jadi andaikanlah kalau dia menang kes itu 10,000, maknanya 10% daripada 10,000, maknanya 1,000 boleh. 1,000 ya. Tapi biasanya peguam ni tak nak 1,000 dia. Dia tengok kes juga. Kalau dia tengok kes yang besar atau dia sanggup. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i kita nak bagi upah. Okey, saya ni kalau menang atau tak menang, awak kena bayar banyak ni. Mana kita sign kontrak dengan dia 50,000 settle kes ini. Masalahnya kita boleh 1 juta ke 2 juta ke, kita menang ke kita kalah ke. Tapi biasanya kalau macam tu peguam dia tak nak. Sebab apa? Sebab dia bersungguh-sungguh tu, dia tengok kes dia besar dan dia ada potensi untuk menang yang besar, dan dia akan ambil berapa peratus di situ. Saya tak pasti dalam mazhab yang lain boleh ke tak, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Ya, inilah kebiasaan kan yang berlaku. Mungkin saya beranggapan dalam mazhab lain. Mungkin saya rasa lah, saya pun tak tahu. Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i memang tidak dibenarkan. Sebab mazhab lain saya pun tak pernah jumpa ni. Dia pun tak pernah ni kan, belajar mazhab Syafi'i tadi dalam masalah muamalah. Demikian juga dengan upah berdasarkan peratusan yang diberikan kepada peratusan yang membuat kutipan wang. Kan?
Begitulah juga upah yang diberikan kepada ejen-ejen hartanah berdasarkan peratusan nilai hartanah yang dijualkan. Tak boleh gitu. Inilah bukan saya kata. Debut kita ni kata, kalau kita jual tanah tu dengan, kita berjanji dengan ejen, dia kata awak laku 400,000, saya bagi 40% daripada 40,000. Tapi tetap ada harga berapa? Saya letakkan lah 800,000 je. Lepas tu dia cakap okay 40% of the sale price. Memang dah tetapkan dalam dia punya Agreement dia. Bukan upah itu persen. Peratus lah. I will get 4% from the kita dapat bersih yang dah tolak. Tolak daripada peratusan dia tu. Memang quoted dia punya agreement tu masa nak sign tu. Saya cuba cek dah dalam mazhab lain, cakap pasti kalau dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh. Saya cuba cek dalam mazhab lain. Sebab tu dia sebut sini. Sebab tu dia kata, oleh itu amalan yang biasa diamalkan oleh orang ramai hari ini. Dia sebut orang ramai hari ini, iaitu memberikan peratusan tertentu daripada wang yang diperolehi sebagai upah. Maknanya dia ambil daripada peratusan benang, bukan upah duit lain. Kan? Maknanya peratus lah. Ataupun dipanggil apa? Persen komisen daripada jualan tu ataupun menang dia tu lah. Maka dia ambil daripada situlah. Kalau tanah kita, rumah kita dijual dapat 1 juta, dalam agreement tu 40% kepada dia. Persen ni banyak dah kan, 40. 5%. 5% tak 5% ni kan. Jadi dia ambil daripada jumlah jualan ni. Dia boleh kan lagi besar dia punya tapi dia sendiri. Tapi yang dia lagi besar lagi kecil, tapi kalau kecil, tapi kalau besar banyak dah. Masa dia tetap dah daripada jualan itu dia ambil 5% contohnya. Kalau laku banyak mana pun 5% lah. Maknanya kalau 500,000, 5% daripada 500,000. Kalau dia jual dia pandai, laku 700,000. Mana 700,000 daripada 5%. Maknanya besar lah. Maksudnya contoh gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Yang dibenarkan macam mana? Yang dibenarkan kita bayar upah. Kamu jual tanah saya ni, wahai ejen, saya akan, kalau laku berapa-apa tak kisah, saya akan upah kepada awak 2,000 ataupun 5,000. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak dibenarkan tu haram, tidak dibenarkan tu. Tidak dibenarkan tu tak boleh lah. Tidak dibenarkan tak boleh. Ya. Kita jangan mengikut persen yang kita dapat tu lah. Kita boleh ambil duit yang dijual tanah, jual rumah tu. Tapi tak boleh nak persen daripada tu. Contohnya rumah kita laku 400,000. Mana kita ambil daripada tu, kita bayar upah dia. Upah kita tetap awal lagi. Maksudnya, wahai ejen, sianu, awak laku jual rumah saya ni, saya upah awak 5,000. Jadi dia jual lah dia atau 10,000. Jadi laku rumah tu, berarti kita kena bayarlah 10,000. Tu tak ada masalah. Yang jadi masalah peratusan jualan tu tak boleh. Kata dia.
Itu ya masalah tu. Kita kalau upah, jangan nilai daripada yang kita dapat, tak boleh. Sebab apa? Dia ada dua sini ni. Yang pertama sekali masalah jualan, dan yang keduanya kutipan tu tak boleh juga tu. Kita pergi kutip untuk Palestin, contohlah Palestin, kita ni sebagai pengutip Palestin, kita ambil persen daripada kutipan itu. Kalau 30,000 kita ambil 2% ataupun 10%. Dia sebenarnya orang bagi itu untuk Palestin, bukan untuk dia ambil. Kalau itu adalah tak boleh. Dia kena upah. Kalau saya boleh, contoh saya, awak kutip untuk saya upah kepada awak sehari RM20. Awak kutip lah, boleh banyak-banyak. So sikit, RM20 lah saya akan bayar. Untuk upah awak dikutipkan untuk sehari. Jadi kalau saya bayar RM20 lah. Dia boleh banyak. Dia boleh sikit. Kemudian itulah ditetapkan upah itu. Kalau mengikut ni. Manajemen fee. Sampai tak kira. Sekira pada saya nampak dia kata management fee sebab dia nak jawab. Manage maknanya pengurusan lah. Tapi dia ambil daripada yang connection dia. Oh. So, itulah. Macam mana tu? Jadi macam mana dalam kitab ni menurut mazhab Syafi'i, dan saya kena cek pada mazhab yang lain. 3 mazhab lagi, apa yang diperkatakan. Adakah boleh ataupun seperti mana mazhab Syafi'i kita. Saya tak nak kata lah. Saya selalu nak kata tak boleh, saya nak kata apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang tidak dibenarkan. Tidak boleh lah. Jelas sini lah. Bahwa waktu depan ada orang ini tak ibadah dulu. Faham kan? Mereka yang kerjanya ibadah langsung. Kalau kita tengok bank ni yang dia kalau dia ada mereka punya kutipan itu boleh persen kepada itu. Betul. Bermakna kerja dia berdiri hari-hari tak boleh. Tak boleh dalam mazhab Syafi'i kita ni. Tak boleh. Maksud dia tu, dia kalau dia dapat banyak 1,000, maknanya dia 50-50, maknanya dia boleh 500. Contohlah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita ni upah bayar upah boleh. Dia tak bergerak dah upah tu. Manajer. Cara menyarung hidup dia dengan berdiri pakaian bakul dia ala-ala jadi benda seminggu itu aja atau nama ni jadi tapi jadi Betul. dia dapat upah dulu. Upah kalau upah tak apa kalau dia ambil commission daripada. Saya tak pastilah kalau masalah ini mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Apa yang dia dapat cara tak langsung kalau benda banyak. Kalau dapat banyak. Aku yang ada apa yang dapat haram. Yang ikut mazhab Syafi'i. Okey? Ya. Okey. Apa yang dibenarkan oleh syarak, apa yang dibenarkan oleh syarak ialah kadar upah mestilah ditetapkan berdasarkan jumlah yang dipersetujui sebelum kerja-kerja dimulakan pada ketika pelantikan. Awak wahai ejen, saya nak lantik awak, setuju ke tak ni? Saya nak suruh jual tanah saya dengan harga jangan kurang daripada 400,000. Jadi saya nak bayar kepada awak, kalau laku rumah saya ni, saya akan bagi 10,000 kepada awak.
upahnya. Sebelum jual lagi. Ha? Kita tunjuk pada ibu, kita kata okey saya jangan ibu usul ibu kita ambil boleh. Kalau lah tuan apa dia ni pemilik tu setuju, tak ada masalah dah, setuju tu. Setuju dia. Jadi kalau dia bagi tetapkan harga begitu dan lebih daripada tu, kalau laku lebih daripada tu, mak lebih tu ambil kawak. Jadi 400,000 yang saya dan saya bagi pula upah kepada awak. Ataupun dia buat macam ni. Kalau saya nak 400,000, kalau boleh awak jual 500,000, mak tu upah awak, kira upah awak lah. Tak apa. Kalau dia boleh jual 500,000, kiranya 100,000 lah upah dia. Kalau dia jual dapat 405,000 sah. Maknanya 5,000 tu upah dia, saya dapat 400 je. Contohnya. Tak apalah arti tu. Sebab dia panggil persetujuan daripada ni masalahnya persen setuju tak boleh. Tak setuju ke tak setuju ke memang tak boleh. Tetap salah. Ya. Bukan Islam. Tak, bukan Islam tak ada masalah, tak berkait. Tak berkait. Kalau boleh cara orang Islam lagi bagus. Tapi sekarang ni orang yang bukan Islam dia lagi bagus kadang-kadang dari segi buat kerja dan seumpamanya. Macam mana? Tak faham dah. Ejen tu lepas tu dia jumpalah penyewa dia. Lepas tu bulan pertama kita bagi ke dia. Tu perjanjian ya, upah dia tu kiranya. Upah kita tahu berapa sewa sebulan. Kata 1,000 dah. Maknanya bulan pertama tak ambil ke dia, maknanya upah 1,000 maksudnya. Jelas dia kata. Kalau jelas tak apa. Kan kita kan dah tahu sebulan tu 1,000 upah sebulan sewa tu. Mana bulan pertama tu kita bagi kepada ejen tu upah dia 1,000 dah tu. Mana kita tak boleh kita bulan pertama tu. Kita dia kan. Bulan pertama tu tak boleh kita lah kan. Tu tak ada masalah. Sebab jelas tu 1,000 tu. 1,000. Dia bukan persen je. Bukan persen. Tak ada masalah. Yang masalahnya dia kata masalah dalam Syafi'i ini kata dia persen itu tidak dibenarkan lah. Yang dibenarkan dia kata upah sebelum melakukan kerja-kerja itu dimulakan. Maknanya perjanjian kita tu awak laku bayar buat rumah saya ni, saya akan bagi 10,000 kepada awak. Jadi sebenarnya boleh kita buat macam ni. Kalau kita itu kira ada peraturan okey Haji kata saya ambil upah 1,000 daripada komisen macam mana boleh So jangan sebut komisen lah, upah lah. Okey. Waktu kita tahu okey apa bang saya ambil upah dengan komisen boleh tak? Boleh, upah berapa? Nak tentu kan berapa? Tentu berapa? Dia komisen ni dia tak jadi upah je, sebab komisen ni dia bergantung kepada jualan dia. Tu dia panggil komisen. Kalau upah dia tak bergantung kepada jualan tu, hasil jualan dia dapat berapa sikit ke berapa, itu tetap upah dia banyak tu. Tu dia tak panggil komisen. Komisen ni ialah dia bergantung kepada hasil jualan. Tak boleh kan? Kalau komisen sebagai upah, nak macam mana komisen sebagai upah? Kita tak jelas tu. Sebab komisen harga dia mengikut jualan tu. Mana tak jelas. Itu konsep dia. Maksudnya contohnya kalau rumah dia laku 400,000 banyak ni. Tapi kita tak tahu lagi kalau rumah dia laku 500,000 bukan harga tu dah, harga lain lagi. Sebab tu jadi tak boleh lah. Tak jelas tu. Wadih dari sudut
Makna Islam nak suruh jelas. Jelas. Ya. Saya kan saya buat homestay. Homestay. Ada satu ejen ni dia Banyak rumah aja baru biji. Ada banyak mana? ada beberapa. Okey, lepas tu? Ada satu ejen ni dia introduce customer lah. Dia minta kalau satu customer dia perkenalkan dia minta 10% daripada harga jasa. Dia 10% daripada sewa. Sewa tetap dah kan? Sewa dah tetap kan? Maksudnya sewa tu kita kata berapa? Okey, 500 maksudnya 10% daripada 500 berapa? RM50. Lepas tu? Tapi kalau macam customer masuk 2 malam, saya 100. Orang 100 lah. Kan bagi 100 lah. Mana satu malam 100. Kalau tetap kita apa? Wadah kita. Itu je lah. Dia bukan persen tu. Dia panggil upah lah, tapi mengikut koda yang tetap dah. Sewa tu dah tetap. Sewa. Sewa tu tetap dah. Itu tidak jadi walaupun kita sebut persen pun sebenarnya dia macam upah lah. Kita kira ukuran kitanya daripada rumah RM500. Jadi kita dapat RM500 satu malam, kita bagi kepada dia upah RM50. Jadi kita 400 lah. Jadi RM450 satu malam. Kalau orang tu boleh cari 2 malam, dia akan dapat RM100. Itu kita telah tetapkan sebelum berlaku orang duduk apa-apa, tak ada masalah. Itu jelas. Yang tak boleh, tidak jelas. Tak jelas. Dan persen itu dia mengikut hasil jualan. Tak boleh. Ada masalah Syafiq. Tapi kalau dah fix harga jualan dia akan kata ni dah fix. Jualan Jalan harga dia. jual harga ni jual rumah dia dah fix. Fit million kalau mengikut jualan. Dia tak boleh. Tak boleh juga. Sebab jualan tu. Dia melibat jual beli dia. Sebabnya jual beli duit ni dia ada tuk naik, duit turun naik. Dia turun naik kan, duit kita ni ada time kita melesik, time kita tinggi, duit time kita rendah. Okey, upah ini pula mestilah diperolehi apabila kerja-kerja yang diwakilkannya selesai dilaksanakan. Maksudnya selepas selesai baru kita bayar. Maksudnya selepas orang tu dah jual rumah, sign agreement, semua sekali dah, duit pun masuk dah, bayar. Bayar upah lah maksudnya. Bayar upah bukan bayar persen. Bukan bayar peratusan bukan. Okey. Jelas itu kan? Lepas ni kita kena bayar upah lah. Kalau nak mengikut mazhab Syafi'i lah. Walaupun bagaimana saya akan cek pada mazhab lain. Persen adakah dibenarkan ataupun tidak. Saya akan cek balik lah. Ustaz, kalau mazhab lain membolehkan, adakah kita boleh praktis? Apa dia ni? Kalau untuk kepentingan umum, Yang tadi yang percentage, kalau kepentingan umum, dia tidak memudaratkan. kalau tidak memudaratkan, kita kena ikut mazhab Syafi'i lah. Lepas tu kita kena tahu hukum hakam, nak jadi ejen hartanah, ejen apa semua sekali ni, ejen rumah, ejen apa. Orang Melayu kita ni jangan tak fikir duit sahaja. Duit itu halal ke haram ke macam mana. Kita orang Islam ni kena kira lebih. Kita kena kira halal ke haram, itu tak depan dulu. Jangan kira benda lain kan. Jangan kira nak kaya gitu je. Kalau nak hidup atas dunia 60 tahun saja, sedangkan dalam akhirat nanti kita duduk dalam neraka selama-lamanya. Tak sanggup. Tak sanggup. Biarlah kita
hidup bersederhana. Okeylah tu, ada rumah tak besar mana, ada keluarga, ada anak, boleh makan seperti mana orang lain juga, sihat, boleh pergi, boleh kawan macam orang, okeylah. Isteri satu Boleh pergi umrah. Isteri satu pun cukup lah. Isteri satu pun cukup lah, ajak kata. Mungkin saya macam dapat tambah cakap kat customer tadi. Dia masuk terlebih. Masuk lebih masuk. Dia masuk lama kan. Ramai orang. Takkan berapa orang? 10 orang, tapi dia masuk 20 sebab RSZ member. 10 orang masuk, okey. Tapi kalau customer tu tahu setuju tak apa. Customer kata saya cakap customer. Tak boleh, boleh. Tapi komisen yang saya bagi kepada ejen tu tetap saya letak di Tak memang tak apa, tak memang tu naknya mak jelas gitu nak. Tak jelas dia tak boleh. Dan customer tu kita bagi tahu awal lagi. Rumah saya ni tak boleh lebih daripada 10 orang yang menginap. Okey, selepas lebih daripada 10 orang, saya akan cas seorang tu berapa-berapa. Setuju tak? Berapa cas tu seorang? Contohnya RM20. Contohnya lah. Jadi dia setuju tak apa. saya ejen tu 10%. Persen kan? Lepas ni kena ubah lah. Kena ubah lah. Kena ubah maksudnya jangan gitu, kena bayar ubah sahaja. Ini boleh tu. Ataupun begini, maknanya saya akan upah awak kalau boleh satu malam ni 50 tu sahaja. 2 malam saya bagi 100. Saya tidak upah atas dasar upah. Lepas ni kalau kita kata kalau masuk lebih saya bagi persen kepada awak. Jangan. Tu jangan dah lah lepas ni. Jangan sebut tadi. Jangan sebut lah. Kita hanya upah. Ataupun gini tak apa. Kita nak lari daripada tu. Kaedah dia macam mana? Ada cara dia. Kita sedekah tadi. Bagi duit yang lain. Ada, wahai ejen, saya nampak orang tu banyak dan saya ada keuntungan lebih, saya sedekah pada awak lah. RM50 lagi. Sedekah lagi? Sedang hadiah. Hadiah kepada dia. Mana hadiah ni siapa-siapa boleh terima. Itu tak masuk dalam agreement ke apa. Jadi hak luaran kita tengok tak tetap ke apa-apa. Jadi kita pun kata saya hadiah kepada awak sebab saya dapat lebih. Memuaskan sokong. Sesang tak ada. Itu cara kita nak lari daripada. Kita boleh buat tapi masalahnya kita pun kalau mainkan banyak nak hadiah banyak payah juga tu. Payah juga. Boleh cara itulah. Cara macam tu boleh. Lepas ni jangan letak persen lah. Kita nak bagi, katakanlah saya nak akan hadiah kepada awak. Hadiah ni atas jasa baik saya lah. Betul? Ya tak? Nampak orang tu mari kadang-kadang dia tak jelas kalau persen. Kadang-kadang sebelah orang, lebih seorang. Kadang-kadang 15 orang. Kata mengikut atas orang tu lah. Saya akan bagi banyak mana orang. Itu tak berapa nak lah. Persen tu. Okey. Selepas ni kita kena ubah lah. Status wakil pula. Jelas maksudnya pelantikan dengan upah tadi. Secara conclusionnya, upah boleh. Kalau tak upah wakil tu pun boleh. Dalam Islam kita ni. Maknanya dia tolong dengan lillahi ta'ala. Boleh. Tapi saya ada pernah jumpa. Dia upah, isteri dia tak nak buat kerja selagi mana suami dia tak upah duit kat dia. Ada. Ada. Dia masalah sekarang ni dia jadi aset. Macam orang asing bermulanya. Walaupun tidur tu tidak berasing kan. Tapi dari duit dia berasing. Orang perempuan ada setengah-setengah lah. Tidak semua. Setengah-setengah dia. Siap dia buat agreement lagi dengan suami dia.
Agreement apa? Rumah ni kalau saya mati, awak tak dapat. Rumah saya, rumah dia, rumah perempuan. Bukan, ni rumah dia lah. Dia beli sebelum dikahwinkan. Dan sebelum dia kahwin bukan ada sepencarian bukan. Jadi dia buat perjanjian dah, agreement. Awak, rumah ni saya bukan menjadi milik awak dan milik untuk anak keluarga pun gitulah. Jadi dia buat siap-siap. Dan berapa peratus harta saya, sekali saya meninggal, semuanya akan dimiliki oleh anak dan tak boleh kepada suami. Dia siap-siap buat. Dan maksudnya tak berapa molek juga bagi saya. Dia takut bawa masuk bini baru. Dan dia takut tu. Dia penat mencari duit. Tapi tak payah lah buat gitu. Nanti anak kita abai. Maknanya tak berapa yakin dengan suami dia. Jadi tak berapa yakin dengan suami. Boleh jadi suami dia mati awal daripada dia. Kebanyakan pada hari ini, kajian menyatakan, walaupun kita tak tahu ajar dia, kajian dia sebenarnya umur lelaki pendek daripada kebanyakannya. Sebab tu kita tengok orang perempuan yang umur dia panjang daripada lelaki. Ya? Sebab apa? Di antara kajiannya mengatakan bahawa orang perempuan ni dia banyak buat kerja, dia banyak sabar, dia banyak apa, dia banyak basuh, dia banyak mendidik. Jadi akhirnya Allah tak bagi panjang dia. Dia banyak. Ada tak? Itu dia stres. Cumanya dia ni mengambil peratusan yang sedikit mengatakan bahawa wanita ni akan pergi dahulu daripada lelaki. Akhirnya dia buat agreement. Tapi sebenarnya tak payah buat agreement. Suami isteri agreement apa. Kemudian upah tu tak nak bekerja selagi mana suami tak bagi upah. Melainkan kita ada syarikat. Kan, upah dia dulu. Suami dia tak nikah lagi dengan suami dia ni sebagai PA, bos. Kemudian buatlah bayar gajinya. Kemudian dia nikah dengan suami bos dia. Maka dia kerja lagi. Dia sebagai PA lagi. Sebagai PA lagi itu tak apa dah bayar. Tapi kalau dah jadi bini bos ni nak pergi masa mana ikut dia lah. Nak pergi kerja kata nak pergi kerja. Dia begitu pula. Tapi ada juga jenis-jenis isteri ni dia gaji. Sebabnya syarikat dia. Dia walaupun jadi PA kepada bos orang lain tak boleh. Dia duduk sebelah meja. Meja bos. Meja suami dia. Maknanya dia sebagai PA dan dia juga sebagai bos nombor 2 lah. Jadi kalau macam tu tak apa lah suami bayar gaji dia. Sebab dia kerja. Kan? Tapi suami ni tidak bayar gaji seperti mana tak kahwin dulu. Mesti boleh jadi melebihi gaji orang walaupun dia PA. Walaupun dia pegawai atasan, dia mesti dia bagi isteri lebih lagi. Boleh jadi dengan gaji 50,000 walaupun PA. Dan suami di pos? Ustaz ada juga perjanjian. Dia kahwin. Dia nak kahwin, dia kata saya boleh berhenti kerja. Jadi bayar, dia tetap bayar apa yang saya dapat untuk poket saya. Ada. Bibi kita ada. Kalau suami sanggup tak apa. Moga hak syarikat tu milik suami dia. Dipersirakan. Upah bela anak. Upah bela anak. Boleh? Boleh lah. Kalau suami tak ada duit. Ya kita kena jaga juga anak kita kan. Jadi boleh lah nak buat perjanjian macam tu. Lepas saya nikah dengan awak, saya tak nak lagi kerja, tapi gaji saya tetap awak kena bagi seperti biasa. Okey. Suami dia kata, beres. Ya. Tak bayar. Moga duit suami, bukan duit orang. Tapi kalau saya, ni lain punya saya punya cerita.
Kalau saya, anggapan saya rasa orang ni, saya tak nak buat bini dia. Sebab apa? Masa ni dia kira je, lepas nikah habis dia kira. Saya lah, anggapan saya orang lain Allah Ta'ala dia boleh terima. Tapi kalau saya, orang ni, belum apa-apa lagi, kira dah. Akhirnya awak cari orang lain. Status wakil. Wakil dianggap memegang amanah, yad amanah terhadap dia nak betul-betul ni. Dah, walaupun selepas kahwin dia lain, sebelum kahwin ni dia kata saya ni hidup dengan awak, hidup dan mati. Saya pokok mana pun saya akan bersama dengan awak. Awak susah ke apa semua sekali. Dan kita ikut apa yang awak ada. Saya awak pergi mana saya ikut. Awak susah ke senang ke, begitulah. Sama-sama. Apa yang ada makan awak beli saya makan. Mula-mula tak apalah selepas kahwin lain pun. Tapi hak begitu okeylah sikit. Dan maknanya apa yang ada, tok suami beli ke tak beli ke, makan nasi ke apa semua sekali tu, saya makan apa yang awak. Gini memang. Terus je. Kalau dia buat syarat dah awak, ya. Tak ada lah. Percayalah saya. Sebab pengalaman saya jadi qadhi 16 tahun. Kalau prasyarat awal, tak ada lama dia akan pisah. Jangan prasyarat awal. Kalau perempuan jangan buat syarat awal walaupun sebabnya tak bagus lah. Banyak saya jumpa. Agreement pun ada orang hari. Agreement. Lah agreement sebelum kahwin. Ada. Jadi tak bagus. Sebab kita ni kan nak sehidup semati bermula daripada kita kahwin sampailah ke jannah. Orang kata sampai ke til jannah. Til jannah. Til jannah. Bukan til dunia saja. Til jannah. Perempuan. Saya jumpa lah. Perempuan saya jumpa lah. Lelaki saya tak jumpa lagi. Dia orang Islam lah. Saya tapi saya tak tahu lah dia makin jumpa saya. Mungkin boleh jadi dia ni orang jual aku. Saya tak pastilah di luar sana. Ya, dia tunjuk. Tunjuk kepada saya. Saya baca agreement itu. Dia punya syarat-syarat dia apa? Syarat-syarat dia. Saya ada dalam kelas. Kan? Dia atas orang individu lah sebab begini. Kadang yang berlaku macam tu untuk isteri tu kaya. Kaya supaya harta dia tidak diambil oleh suami sekiranya kematian dia. Dia tak nak bagi suami dia apabila dia mati akan dibolong harta itu oleh suami dia. Dia ni orang business woman. Kebiasaan. Tapi kalau orang tu orang perempuan tak kaya ada dia buat perjanjian tak? Dia nak perjanjian ke apa benda? Dia tak ada. Nak perjanjian apa? Awak jangan ambil basikal anak, awak tak buat. Kalau saya orang buat, awak buat perjanjian ni, orang memang betul-betul. Tapi sebenarnya dari segi agama kita tidak bagus. Tidak bagus. Walaupun dia kaya, dia nikah dengan orang yang tidak kaya. Dan seperti mana saya ni. Nah, contoh lah, seperti mana saya memang saya tidak kaya, saya boleh makan je lah kan. Tak bagus sebab apa? Dia tidak ada keyakinan janji-janji Allah bahawa dia berkahwin untuk Allah Ta'ala murahkan rezeki. Allah Ta'ala yang bayar rezeki kepada dia. Bagi. Tapi dia tak berapa yakin dengan suami dia. Kalau orang begini kita nak kahwin, boleh kahwin sekejap akan berlaku. Sebab apa? Di situ dia tidak ada
keyakinan. I not believe. Tapi dia apa? Abi tak yakin dengan you punya husband. Tak boleh. Kali ni kau gini. Kalau saya dah tapi dia tak. Agreement tu dia tak tunjuk. Sebab berlaku kekacauan baru dia tunjuk agreement tu. Ni masalah tak. Kalau molek dia tak tunjuk. Dia tunjuk usah sah kata agreement saya kalau saya bercerai ni. Kalau maknanya agreement ni akan macam mana kalau saya bercerai ni ada tahap-tahap saya berjanji ni tidak akan dapat kepada suami saya sebab saya dah buat agreement. Itu sebenarnya dia tak cerai lagi. Tapi dia nak tahu. Saya kata saya nak tengok agreement. Cok apa? Oh memang cok lawyer, cok LFDN apa semua sekali. Mana naik mahkamah, betul lah. Saya pun kata saya tidak naikkan kebiasaannya begini kemah dah. Ada agreement ni. Susah dah sikit. Suami dia nak ambil harta dia. Dia dua tu je buat agreementnya sebenarnya. Dia dua tu pandai-pandai dua tu. Dia masa dia bercinta tu molek lah. Okey, full stop situ. Wakil dianggap memegang amanah yang dipanggil yad amanah terhadap status wakil kan. Status wakil ni dia wakil ni kita kena ingat. Kalau kita jadi wakil orang, kita ni pemegang amanah kepada pewakil kita tu. Terhadap perkara yang diwakilkan kepadanya. Tak kira lah apa-apa yang diwakilkan kepada dia adalah yad amanah. Dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil yadun amanah. Yadun amanah ni maksudnya pemegang amanah. Dalam bahasa Inggeris apa dia panggil? Trusting. Di bahasa Inggeris. Trusting. Trusting. Okay. Trusties. Okay. Allah jahilnya saya. Ingat aja. Aku pasti kita kata tak sutinya saya ni pandai belah. Orang lagi banyak tak. Trusties. Maksudnya pemegang amanah. Saya dapat dari ejen tu. Tak kurang pun tak mau. Kalau saya tahu ni, saya beri fight lah, bukanlah. Ya, kita bagi upah je lah. Boleh, tapi kalau tak tahu, saya minta saya bagi. Tak apalah, saya cari ejen lain kata. Gitu ya. Tahu saya dah boleh. Kalau awak tak nak 10,000, saya cari ejen lain. Okey. Tak. Kena-kena. Tak apa, bagi kau start balik lah jadi ejen saya. Saya masuk dalam masuk suap ni dah. Masuk dalam apa dia ni ngajar. Siapa dah ada nak beli rumah ada kat rumah saya. Saya Ustaz. Anak murid nak beli boleh 10,000 saya. Dah. Betul saja kalau Allah Taala nak bagi rezeki kita dah. Oleh itu wakil tidak perlu membayar ganti rugilah jika berlaku kerosakan melainkan jika disebabkan oleh salah laku ataupun kecuaian dia. Maknanya kalaulah punah barang tu wakil kita tu bawah tanggungjawab dia tapi bukan kerana kecuaian dia, maka tak perlu diganti rugi dia. Wakil tak perlu ganti rugi. Sebab atas dasar bukan salah laku ataupun bukan kerana kecuaian dia. Hukum ini, hukum tadilah termasuklah wakil yang diupah. Maknanya kita upah satu ejen ni, tapi rosak kereta kita tu bukan kecuaian dia. Kita tidak, wakil ejen tu tidak boleh dan tak perlu ganti kepada pewakil lah. Banjir. Kerana banjir bukan kerana, tak rumah dia, tapi bukan kerana kita banjir rosak kereta. Maka bukan disebabkan kita lah, ataupun disebabkan wakil lah. Maka tidak digantilah oleh wakil itu. Tak perlu ganti. Jangan pula kita sebagai pewakil minta tuntut dengan wakil tu, dia dah tolong kita. Kita pula minta ganti dengan dia.
Sebab dia kan dia kan atas dasar kita panggil apa? Dia tolong juga tu, tolong menolong tu kita wakil sebab kita kadang-kadang tidak sibuk, jadi nak kan. Nah, kepercayaan kena cari orang amanah, dia buat amanah. Tiba-tiba kita pun minta ganti dengan dia, tak boleh. Ini kerana wakil adalah pengganti kepada pewakil untuk menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan ini. Tanggungjawab wakil sama seperti pewakil lah. Oleh kerana pemilik tidak perlu membayar ganti rugi jika hak miliknya rosak di tangannya, begitulah juga dengan wakil. Maknanya pemilik tak perlu ganti rugi dan juga wakil tidak perlu ganti rugi. Kalau barang tu rosak di bawah tanggungan dia, sekiranya rosak itu bukan kecuaian dia dan juga bukan salah dia. Selain daripada itu, amalan wakil-mewakil sebenarnya berlandaskan semangat ihsan dan bantu-membantu daripada wakil. Jadi yang sebenarnya saya lantik hajah ni, saya nak tolong dia, nak bagi upah ke dia. Dan hajah pun nak suruh sampai tunai hajat saya tu. Jadi hajah pun bantu saya juga. Di samping itu saya bantu hajah juga buat bagi upah ke dia. Ada kerja lah dianya. Dan dia pun bantu saya juga supaya dapat apa yang saya nak. Gitu sebenarnya. Dan tindakan mengenakan bayaran ganti rugi sebenarnya adalah bercanggah dengan semangat ini. Maka ada lah kalau ganti rugi dia sebenarnya tidak melakukan kerosakan apa semua sekali, bukan kerana walaupun dia pemegang amanah, tapi bukan kecuaian dia, dicuri dan sebagainya, kita tak perlu minta dengan dia. Macam mana? Dan melainkan dia tu betul-betul dia naik kereta kita Allah. Kita suruh jual kereta kita, akhirnya dia naik dengan kecuaian dia, langgar orang apa semua sekali, dia kena ganti. Jangan minta dengan dia pula. Dia nak bantu kita. Malah ini akan menyebabkan orang ramai tidak mahu membantu. Kalau kita minta dengan dia, mana tak ada orang nak bantu kita. Sudah tentu sikap ini akan menyulitkan semua pihak. Namun sekiranya wakil didapati menyalahgunakan perkara yang diwakilkan kepadanya, contohnya dia menggunakan barang yang diwakilkan keadaan supaya dijual kepadanya, supaya dijual ataupun dibeli, barang tersebut hilang dan tidak diketahui bagaimana ia hilang, terlupa di mana ia diletakkan, ataupun wakil melanggar syarat-syarat pewakil, kesemua ini akan menyebabkan pewakil dikenakan membayar ganti rugi kepada dia. Sebab dia lah. Dan saya tak tahu duk mana lah bagi kemahawa letak mana, tak tahu. Kat mana-mana tak tahu. Dia kena ganti. Kalau macam itu dia panggil cuai. Cuai wakil. Dia takut gini, dia takutnya wakil itu tipu pewakil. Dia boleh cakap macam-macam. Dia kena ganti ya. Maknanya syahid dianya ialah ditipu, dia dicuai dia. Cuai wakil dia kena ganti. Dan pewakil berhak meminta ganti dengan wakil ini. Yang keempat, pengakuan wakil. Macam mana? Wakil ni siapa? Wakil ni orang yang menjadi ejen kita lah, kita kata. Okey. Jika seseorang datang menemui pemegang sesuatu hak orang lain dan dia mendakwa dirinya sebagai wakil pemilik hak tersebut. Mari orang ni dia mengaku wakil kepada Ustaz Khalid. Saya ni wakil Ustaz Khalid ni. Ustaz Khalid mana? Hak ngajar tafakur fiddin itulah. Oh, gitu. Dia gini. Hak orang lain dan dia mendakwa dirinya sebagai wakil pemilik hak tersebut. Ni saya ni nak mari ambil barang yang Ustaz wakil pada saya ni Ustaz Khalid. Orang tu pun ya. Serta pemiliknya telah mewakilkannya untuk mengambil semula hak tersebut. Maknanya hak barang pula dengan orang ni contohnya. Dia mengaku macam tu. Macam mana keadaan ini? Kemudian orang tersebut mempercayainya. Orang yang tu pun percaya dengan dia. Wakil Ustaz Khalid. Ustaz mana Ustaz mengajar tafakur fiddin hari kami. Itulah pukul 9. Jadi anak murid dia ni. Anak murid dia nak mari minta dengan tuan ni. Barang kemah dia ni 916. Dengan yang lipan tu contoh. Jadi orang tu pun percaya. Percaya. Dia pun percaya dia. Mana percaya dia bagilah ni. Kemudian orang tersebut mempercayainya. Adakah dia wajib menyerahkan hak tersebut kepada wakil? Maknanya
Kalau orang tu percaya bahawa ni adalah wakil betul Ustaz Khalid, adakah dia boleh serah barang tu kepada wakil tersebut? Dia tanya tu dan kita jawab. Jawapannya, orang tersebut tidak wajib menyerahkannya kerana penyerahan ini tidak akan melepaskan tanggungjawabnya juga. Kita sebagai pemberi, kita orang mari minta dengan kita, tak semestinya kita sedia. Sebab apa? Sekarang ni orang nipu ramai. Scammer ramai. Bukan setakat sekarang ni, dulu. Dulu scammer dah. Tapi tidak nama scammer. Orang sebut penipu saja. Sekarang ni scammer dia. Jadinya tak semestinya kita, kalau dia bagi ngaku gitu, kita serah barang dia. Tak semestinya. Saya tak naklah serah kepada awak, saya nak serah kepada Tuhan dia sendiri. Dan nak serah kepada Ustaz Khalid sendirilah. Siapa dah kau nasi lemak kita ni? Cuba, pernah ada. Tak usah jamu nasi lemak ni, tak ada nasi lain. Kuih sikit, patut teh tarik dah. Sekejap lagi kita makan lah. Sebab anak-anak murid ni dah tuntut bila boleh menang nombor 2 hari tu bila ni boleh belanja. Tapi kita belanja makan nasi lemak. Nasi lemak katanya sedap dah tahulah daripada anak murid juga ni. Kalau tak sedap jangan marah saja. Jangan anak murid juga. Sebab ni mengantuklah belakangnya. Makan semua. Dia tidak diwajibkan menyerahkannya melainkan jika wakil membawa bukti yang menyokong dakwaannya. Maknanya saya ni ada ni surat ni daripada Ustaz Khalid ni, cok dia semua sekali. Sekarang ni paling mudah telefon lah kepada Ustaz Khalid. Ya kau ni nama sekian-sekian ni wakil kepada awak. Tu pembuktian tu. Ataupun dia bawa surat. Ni saya ni sekian-sekian bukti bahawa saya wakil daripada Ustaz Khalid. Jadi serah pada saya. Kalau selagi mana, kalau dia tak serah sekalipun tak ada masalah. Walaupun memang yakin dah. Dia wakil Ustaz Khalid. Kalau dia tak serah pun tak ada masalah. Tapi kalau dia boleh serah, maknanya kita telefon dia, betul, serah ke dia. Tak ada masalah. Tapi nak ceritanya hukumnya, tidak semestinya kita boleh serah kepada wakil itu. Barangan itu. Sebab apa? Sebab bahawa tanggungjawab dia lagi tu, kalau orang tu tipu, dia kena ganti tu. Namun sekiranya dia menyerahkan barang tersebut dan wakil menerimanya. Wakil tadi terima. Tindakan ini sahlah. Dari segi hukumnya, dia mendatangkan bukti bahawa dia wakil kepada seorang ni, maka tindakan ini sah. Tak ada masalah lah. Apabila pemilik sebenar datang dan mengesahkan wakil tersebut dan mengesahkan penerimaannya, orang tadi terlepas daripada tanggungjawab. Maknanya kita bagi barang kepada dia ni, barang kemas 916 tadi, maka kita terlepas dah lah. Kalau dia dah mengesahkannya, kita dah bagi kepada wakil, kalau hilang di tangan wakil tu, kita terlepas. Tak ada masalah dah lah. Kalau kita pegang barang orang ni, Masya Allah, takut kita deh, barang-barang yang berharga kan. Selagi mana tak sampai kepada tangannya orang yang bagi kepada kita, kita rasa tak tidur lena. Kita orang beriman ni gitulah, orang yang semayang ni, orang yang puasa, zakat ni rasa tak lepas je. Orang duk main simpan rumah pun, dia duk tengok hari-hari ada ke tak ada, ada ke tak ada, ada ke tak ada. Kita begitulah. Keadaan orang yang takut dengan api neraka ni gitulah. Dengan azab. Kalau orang tak takut, dia tak cara mana. Ya. Itu dia lah. Hilang tak hilang, kita balas dia kata. Kita berbalas. Putus-putus lah. Kita orang yang ada iman ni, kita putus dengan orang kita tak nak. Sebab apa putus silaturahim ni, Nabi larang. Walaupun sikit ke apa semua sekali hatu, kita. Namun jika pemilik sebenar menafikan pelatihan wakil, sudah, dia nafi. Saya menafikan. Kata saya,
saya ni pewakil menafikan melantik wakil tersebut. Nafi mana tak? Bukan wakil saya. Penafian ini akan diterima pakai jika dikuatkan dengan sumpah. Saya kena sumpah. Saya tak lantik pun dia tak pernah pun lantik dia sebab saya tak nak bayar tu. Sebab saya nak ganti rugi balik kepada pemberi barang kepada wakil tu. Sedangkan wakil tu saya tak lantik pun saya kata. Jadi dia berlaku ni sebab apa? Sebab barang tak sampai kepada dia. Apabila barang tak sampai kepada dia, maka hak yang pemberi barang itu dia kata saya dah bagi dah kepada wakil awak ni. Wakil awak. Saya tak lantik pun dia sebagai wakil saya. Tapi dia mengaku dia ni adalah wakil kepada saya. Jadi dengan ini, kata dari segi hukum syarak, dia akan diterima pakai oleh pewakil sekiranya dia bersumpah. Dia kata saya wallahi wa billahi wa tallahi saya tidak wakil orang. Diterima pakailah dia punya. Ini kerana pada dasarnya pelantikan ini tidak wujud sebenarnya. Setelah pemilik bersumpah pewakil dan beberapa perkara perlu dilihat. Kalau dia dah bersumpah, kena tengok beberapa perkara. Yang pertama, jika hak tersebut berbentuk benda. Kalau suatu benda tu bentuk benda macam mana? Pemilik boleh mengambilnya jika ia masih ada. Kalaulah pemilik kita tengok ada benda tu. Kalau ada boleh ambil. Tak. Jika tidak ia sudah rosak, dia boleh meminta ganti. Kena minta ganti dah dengan hak pewakil tadi, wakil tadi ataupun tuan tu dia tadi. Pemilik boleh menuntut benda ini daripada mana-mana pihak, mana dua-dua tadi, sama ada pemberi barang tadi ataupun wakil tadi. Dia boleh minta mana-mana dua pihak. Kalau mana barang saya? Orang ni kata duduk dengan orang ni. Orang ni saya tak lantik wakil dia ni. Maka saya perlu diminta dengan orang. Itu barang saya, maisin barang saya. Tak kira lah barang apa pun, kereta ke, duit ke, emas ke. Yang memegang hak, dia kata, menuntut benda ini daripada mana-mana pihak. Pihak yang memegang hak dan menyerahkannya, ataupun pihak yang mendakwa sebagai wakil tadi dan menerimanya. Maknanya dia mengaku dia wakil kepada saya. Jadi saya menafikan dia bukan wakil saya. Dan penerima penyerahan tadi, memegang hak tadi, dia serah dah kepada orang tu. Jadi saya boleh minta daripada dua-dua ni. Mana? Barang tu saya duduk mana? Saya boleh ambil. Kalau orang ni nafi, tak ada barang dengan orang ni. Saya boleh minta. Orang ni pun nafi juga. Maka dua-dua ni kena bertanggungjawab. Jadi dua-dua nafi. Mau enggak ni? Dua-dua nafi. Tak ada pun awak tak serah pada saya. Orang tu pun pemegang amanah tu kata, saya serah dah kepada awak. Awak kan kata awak ni wakil kepada Ustaz Khalid. Pening saya. Dua-dua tak mengaku. Dua-dua kena bertanggungjawab. Masuklah kat ganti balik. Ini kerana orang yang menyerahkan barang tersebut telah menyerahkannya kepada orang yang tidak mendapat kebenaran pemilik untuk menerima bagi pihaknya. Sementara penerima pula menerima barang tersebut tanpa mendapat kebenaran pemilik. Tak boleh belakang. Jadi kena tanggungjawab dua-dua. Mana-mana pihak yang dituntut supaya membayar ganti rugi, tak kira lah mana-mana dia. Tidak berhak menuntut pihak yang satu lagi membayar semula jumlah tersebut kepadanya. Ini kerana masing-masing merasakan ganti rugi yang dituntut oleh pemilik adalah tidak adil. Oleh itu, pihak yang membayar ganti rugi tidak boleh menuntut semula ganti rugi tersebut semata-mata kerana mahu mengelakkan ketidakadilan pada dirinya. Apa maksud dia? Mana-mana pihak yang dituntut supaya membatalkan ganti rugi itu tidak berhak menuntut pihak yang satu lagi membayar ganti rugi itu. Apa maksudnya? Maknanya nombor 2 dengan nombor 3 ni tak boleh nak masing-masing nak tuntut ganti rugi. Sebenarnya mak saya punya, saya sepatutnya kena menuntutnya. Dua tu nak menuntut apanya, bukan milik dia. Dan walaupun orang ni dah bagi kepada orang ni, saya ni hak tuan barang asalnya. Jadi orang ni pergi tuntut ganti rugi dengan orang ni, tak boleh. Dua-dua ni bukan milik dia.
kan? Ini kerana masing-masing merasakan ganti rugi yang dituntut oleh pemilik adalah tidak adil. Oleh itu pihak yang membayar ganti rugi tidak boleh menuntut semula ganti rugi tersebut semata-mata kerana mahu mengelakkan ketidakadilan pada dirinya. Jika hak tersebut berbentuk hutang, macam mana pula? Pemilik berhak menuntut hutang tersebut daripada penghutang kerana haknya masih dalam tanggungan penghutang. Tanggungan ini tidak berpindah kepada orang lain. Kalaulah dia ni bentuk hutang, macam mana? Tadi pemilik pengakuan pemilik. Apa ni pemilik bersumpah beberapa perkara perlu diperhatikan. Dia kata dalam masalah bentuk hutang pula macam mana? Pemilik berhak menuntut hutang daripada penghutang. Siapa penghutang? Orang yang berhutang duit dia tu lah. Kerana haknya, kerana hak dia boleh tuntutlah masih dalam tanggungan penghutang. Tanggungan ini tidak berpindah kepada orang lain. Maknanya hak dia berhutang tu tak pindah kepada tanggungan orang lain. Dia berhutang, dia lah kena tanggung. Takkanlah dia berhutang saya kena tanggung. Ataupun anak dia kena tanggung. Tak, dia sebenarnya kena tanggung. Menurut pendapat kebanyakan ulama, pemilik tidak boleh menuntut hutang tersebut daripada orang yang menerimanya kerana apa yang diterima oleh orang lain bukan hak pemilik. Oleh itu dia tidak berhak menuntutnya dengan orang lain. Maknanya penerimanya penerima kepada hutang dia. Tak boleh nak minta dengan dia. Kena minta dengan orang dia berhutang, itulah. Penjamin kepada penghutang. Penjamin itu lain ya. Penjamin kita belajar dah ya. Penjamin itu kena bertanggungjawab kalau dia penjamin. Penjamin pertama, penjamin kedua. Penjamin kena bertanggungjawab kalau dia penjamin. Maknanya dia kena tuntut kepada orang yang punya hutang itu. Tanggungan ini tidak berpindah kepada orang lain. Jadi hutang kena minta dengan orang yang berhutang lah. Kebanyakan ulama kata dia pemilik tidak boleh menuntut hutang tersebut daripada orang yang menerima hutang. Hutang wakil itulah. Wakil dah jangan tuntut dengan wakil jangan. Apa yang diterima oleh orang lain bukan hak pemilik. Oleh itu dia tidak berhak menuntutnya dengan orang lain. Melainkan dia kena tuntut dengan orang yang berhutang itulah. Nombor 5, perwakilan dalam pembayaran hutang. Kita wakil kepada orang untuk bayar hutang, batak bayar hutang kita. Wallahu ta'ala a'lam. Payah juga dia. Tak jadi wakil ni kan. Tapi yang tadi lah tak, ini membaru tadi. Pasal dia sudah kentang. Kita tak payah guna lah yang tu, kita guna upah lah. Itu pakai yang tu, kalau menang, Itulah masalah. Daripada keuntungan. Boleh jadi saya tak tahu lah. Itulah. Mungkin saya tak pasti, saya akan cek balik lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bolehlah makan nasi lemak katanya, nasi lemak buat sedap katanya. Sedap kata. Lepas tu teh tarik lah, teh tarik.
Lepas ni kita ada tempat lain. Okey. Silakan. Rekod dah start program ni. Kita tak ada pakai. Dua kali makan.